وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang dihormati Superintendent Rizal bin Muhammad, Pegawai Pemerintah Batalion 4 PGA, seterusnya para pegawai ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Surau At-Taqwa Batalion 4 Pasukan Gerakan Am Semenyih, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, khususnya seluruh warga Sang Saka Biru, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bertatap muka dalam satu majlis memperingati perjalanan malam yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, yang kita kenal perjalanan itu dengan gelaran Isra wal Mi'raj. Seperti kita dah selalu mendengarnya, Isra Mi'raj ini memang cerita luar biasa sungguh, benda yang tak masuk akal. Tetapi disebabkan ianya direkodkan di dalam Al-Quran dan direkodkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka tak boleh tidak kita mesti meyakini peristiwa ini berlaku. Kalau ada orang Islam yang tak percaya dengan peristiwa ini makna dia menolak apa yang ada dalam Quran. Quran bercerita tentang Isra Mi'raj. Isra, perjalanan Nabi waktu malam, itu direkodkan dalam ayat pertama. Nama surah pun surah Al-Isra. Mi'raj, perjalanan Nabi naik ke Hadratul Qudus menghadap Allah Ta'ala, itu direkodkan dalam suratul Najmi ayat 13 sampai 18. Hadis-hadisnya juga banyak. Ada 16 orang sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Ada versi hadis Anas bin Malik, ada versi Abu Dzar, ada versi Ibnu Abbas, ada versi Jabir, Abu Hurairah, Huzaifah Al-Yamani, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Umar Al-Khattab. Maknanya benda ini satu benda yang no doubt about it, tidak ada keraguan. Cuma adalah perselisihan di kalangan para ulama bila ia berlaku, itu sahaja. Macam kita umumnya di negara ini mengenang peristiwa ini pada 27 Rejab, dan kita percaya ianya berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Tapi ada juga pendapat bukan tahun ke-10. Sebagai contoh, Imam Tabari, dia mengatakan Isra berlaku sejurus Nabi dilantik menjadi Nabi. Kalau kata Imam Nawawi dan Qurtubi, ia berlaku 5 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi. Artinya tak ada sepakat di kalangan ulama. Begitu juga bulannya masih tak disepakati juga. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ada lebih 10 pendapat tentang bila berlaku Isra Mi'raj. Ada yang kata bulan Ramadan, ada yang kata Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Dan bagi kita orang awam, kita tak campurlah perbahasan ini. Apa yang penting ianya pernah berlaku. Hadirin hadirat sekalian, Isra Mi'raj ini untuk memudahkan kita nak memahami, dia terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa sebelum Isra Mi'raj, fasa semasa berlaku peristiwa Isra Mi'raj, yang ketiga pasca ataupun selepas daripada berlaku Isra Mi'raj. Untuk malam ini kita limitkan perbahasan kepada salah satu daripada keagungan yang didapati oleh Nabi SAW pada malam Isra wal Mi'raj itu,
iaitu tatkala Nabi naik ke Hadratul Qudus menemui Allah, didatangkan satu mi'raj ataupun tangga yang begitu indah dari syurga, dan Nabi telah bersama dengan Jibril naik dari satu tangga terangkat ke pintu langit seterusnya, tak terangkat ke pintu langit seterusnya, dan sampailah di kemuncaknya Nabi kita telah dipertemukan dengan Allah, lalu dapatlah beberapa arahan dan perintah. Salah satunya yang ini kita nak fokuskan, iaitu Allah Ta'ala menyatakan, aku fardukan ke atasmu dan umatmu 50 waktu solat. Ini keagungan yang sangat hebat, kerana solatlah kita boleh mengadu pada Allah. Tuan-tuan, tadi semayang maghrib banyak pengaduan kita dengan Allah. Ya Allah, aku mengadu lutut sakit, perut sakit, semayang tak boleh berdiri, ya Allah maafkanlah aku. Kita ada satu mekanisme untuk mengadu kepada Allah, merintih kepada Allah. Sebab itu semayang ni mustahak. Orang Islam dan semayang bagaikan kepala dengan jasad. Manusia kalau tak ada tangan, insya-Allah hidup lagi. Manusia kalau tak ada kaki, boleh lagi senyum jalan-jalan. Tapi manusia kalau tak ada kepala, hidup juga. Itu keturunan hantu Jepun. Mustahil manusia hidup tanpa kepala. Maka begitulah mustahaknya semayang dengan kita orang Islam. Teringat saya satu lagu nasyid. Ni antara pelopor nasyid di tanah air kita, iaitu penyanyi nasyid awal di tanah Melayu, namanya Zahrah Agus. Tuan-tuan kenal dengan Zahrah Agus? Orang kurang kenal Zahrah Agus, orang kenal Latifah. Latifah isteri kepada Jamil bin Abu, isteri pertama Madu Tiga. Itu namanya Zahrah Agus. Dia tu penyanyi nasyid. Penyanyi nasyid cara dululah. Jangan tertanya-tanya pula. Dia ada buat satu lagu nasyid. Maaf encik sekalian ada, adik dan kakak, ibu dan bapa, rukun Islam 5 perkara, semayang waktu jangan dilupa. Semayang kita bersungguh-sungguh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Jauh yang tegah, buat yang suruh, semayang waktu jangan ditangguh. Itu lagu nasyid pertama tu di negara kita, di tanah Melayu ini, dinyanyikan oleh Zahrah Agus ataupun Latifah binti Haji Latif, isteri kepada Jamil bin Abu, isteri sulung lah. Minta butang baju Melayu aku mana pak, butang itu Zahrah Agus nama dia. Lagu ni tuan-tuan balik boleh tengok lah, dia mendakwahkan kepada kita, nenek moyang kita, semayang. Semayang ni sangat mustahak. Apa sebab? Semayang 5 waktu adalah induk segala amal ibadah dan amal soleh. Kita baik macam mana pun, sedekah banyak, tolong orang, hantar orang pergi haji, pergi Mekah, tapi tak semayang, amalan soleh kita tak ada nilai. Semayang ni kalau dalam SPM dia umpama subjek bahasa Melayu, subjek lain dapat 1, bahasa Melayu dapat 7. Tuan-tuan tak boleh kerja kerjaan. Dulu kena ambil paper Julai. Ada lagi paper Julai, lama dah tak ambil periksa. Kena ambil paper Julai, luluskan bahasa Melayu dapat 6, baru boleh minta kerja kerjaan. Maknanya segala subjek yang lain, tak kira lah kau dapat 1 ke sejarah, matematik 1, sains 1, ekonomi 1, bahasa Melayu cangkul 7, tak dapat. Samalah nanti kita amal ibadah banyak, tolong orang, sedekah, pergi masjid siang malam, pergi masjid tapi tak semayang, tak apa dibuat pergi ke masjid. Lepas itu kata Muaz bin Jabal, Nabi menyebut Ra'sul amril islamu wa amudu as-salatu. Inti pokok segala perkara dalam agama ini adalah semayang. Hadis riwayat Tirmizi. Maka orang kita tak nak mesti semayang. Semayang ni kalau Islam ni sebuah rumah, semayang ni tiang.
Puasa ni dinding, zakat atap. Kenapakah puasa dipanggil dinding? As-saumu junah, perisai, dia dinding lah. Rumah kalau ada dinding, tak ada tiang, tumbang. Tapi rumah kalau ada tiang, tak ada dinding, tu rumah beruk kita panggil. Mana puasa kena buat juga. Jadi semayang ni tak ada kompromi. Dan semayang ni adalah salah satu rukun Islam yang tertua di dunia. Salah satu. Semayang ni salah satu daripada 3 ibadah tertua di dunia. Selain pertama, korban. Korban itu disebut dalam suratul Maidah ayat 27, telah dilakukan sejak Adam dan anak-anaknya. Yang kedua, puasa. Itu juga amalan dah tua. Surah Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan puasa ni dah pun dibuat sebelum daripada ini. Orang tua-tua dulu dah buat. Dan yang ketiga adalah semayang. Mungkin orang akan tanya, kenapa pula semayang yang tua? Bukankah perintah tu baru dapat Isra' Mi'raj? Ini ada perbahasan ulama'. Semayang ini dia dah wujud lama dah. Pertama, kalau kita tengok dalam Quran surah Maryam ayat 55, ada semayang telah diarahkan untuk dibuat oleh Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Ismail telah menyuruh ahlinya atau keluarganya salat dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diredai oleh Tuhannya. Surah Maryam ayat 55. Jadi Nabi Ismail sudah semayang. Begitu juga dalam Quran surah Maryam ayat 31 menyebutkan pelaksanaan solat oleh Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan dia telah menjadikan aku seorang yang berkat di mana saja aku berada, dan diperintahkan kepadaku mengerjakan semayang dan membayar zakat selama aku hidup. Surah Maryam ayat 31. Bahkan ketika Nabi SAW dibangkitkan, bangkit menjadi Nabi, baginda juga solat 2 rakaat tiap pagi, tiap petang. Itu boleh rujuk dalam tafsir surah Mukmin ayat 55. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal abkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Maknanya Nabi pun dah lama semayang. Mungkin tuan-tuan pula heran, kalau dah semayang ada, apa Nabi menghadap turun naik diskaun 50 tinggal 5? Kalau dah lama wujud. Dalam kitab Hasyiyatul Barmawi muka surat 64 disebutkan, li'anna ummama sabaqata lam yakun fi salatihim ruku'un. Sebelum Isra' Mi'raj, umat terdahulu sembahyang tak ada rukuk. Sembahyangnya tidak ada rukuk. Rukuk bukan rokok. Rokok lain kan tu. Rokok bolehlah rokok. Itu rukuk. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala awwala salatin raka'na fiha al-usru faqultu ya Rasulullah ma hadha faqal bihadza umirtu. Kata Sayyidina Ali, solat pertama kami disuruh rukuk adalah solat asar. Dan kami tanya kepada Nabi, ma hadza, apa hal ni menonggeng-nonggeng begini? Jawab Nabi, bihadza umirtu, inilah yang telah aku diarahkan. Ni ada mengatakan ni hadis riwayat Al-Bazzar dan juga At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Jadi kalau orang tanya, semayang ni perintah tua bukankah Isra' Mi'raj baru terima? Tak, Isra' Mi'raj itu melengkapkan dia punya watikah dia, melengkapkan lagi. Sebelum tu sudah ada semayang. Jadi itu semayang special kedua. Agung dia yang kedua kerana dia adalah ibadah tua dalam dunia. Yang ketiga, semayang ni perintah yang diterima oleh Nabi secara direct, tidak melalui perantaraan mana-mana malaikat. Sebagaimana perintah-perintah yang lain ada malaikat datang menghantar berita.
Tapi untuk semayang Nabi ambil sendiri. Dan ini sabit di dalam hadis tentang Isra' wal Mi'raj. Dan pada awalnya semayang itu jumlahnya 50 kali. Dan saya ingat tuan-tuan maklum perkara ini. Mujurlah Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Fanazaltu ila Musa faqala ma farada rabbuka ala ummatika. Aku balik berjumpa dengan Nabi Musa, dia pun tanya, Tuhan suruh umat kau buat apa? Apa yang telah difardukan? Qultu khamsina salatan. Oh, mereka kena semayang 50 rakaat. Apa jawab Nabi Musa? Irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Ya Muhammad, kau balik semula jumpa Tuhan, fas'alhu takhfif. Kau minta diskaun. Takhfif ni kalau bahasa Arab diskaun. Tuan-tuan kalau pergi kedai Arab, harga berapa? Ya Syekh, takhfif. Dia faham. Takhfif maknanya bagilah diskaun. Tolong ringankan maksudnya. Jadi Nabi Musa pesan pada Nabi kita, jumpa dengan Allah semula, minta diskaun. Fa inna ummataka la yutiquna zalika fa inni qad balautu bani Israel wa khabartuhum. Aku yakin umat engkau takkan mampu nak buat, takkan mampu melaksanakannya. Aku sendiri pernah cuba terhadap Bani Israel dan benda ni bukan senang, kata Nabi Musa. Faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahatta anni khamsan. Aku pun naiklah berjumpa Allah. Allah pun beri keringanan, dikurangkan 5 waktu. Faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsan. Bang, Allah Ta'ala bagi diskaun. Berapa? Buang 5, 3, 45. Kata Nabi Musa alaihissalam, 45 tu pun banyak. Kau baliklah minta lagi. Maka kata Nabi, falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam. Dah satu kerja pula. Aku berulang-ulang aliklah antara Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa balik semula kepada Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya Muhammad wallahi laqad rawattu bani Israel qaumi ala adna min hadza fada'ufu fatarakuh. Nabi Musa dalam riwayat lain menyebut, wahai demi Allah, wahai Muhammad, demi Allah, aku telah memujuk Bani Israel untuk semayang kurang daripada jumlah yang kau dapat ini. Tapi umat aku pun lemah nak buat, dan akhirnya mereka meninggalkannya. Fa ummatuka ad'afu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absaran wa asma'an. Dan kau kena ingat, umat engkau lembik, umat engkau badan kecil-kecil, jasadnya kecil, hati kecil, mata kecil, telinga kecil, semua kecil lah. Umat aku badan besar-besar, sadu-sadu pun tak larat. Umat kau kecil saja. Farji' fal yukhaffif anka rabbuka. Saya cadang balik semula jumpa Allah, kau kena minta kurang daripada ini. Maka Nabi pun naik turun daripada 45, 40 sampai tinggal 5. Ada orang tanya, kenapa Nabi macam ditendang ke sana sini bagi macam bola? Apa pasal Tuhan tak bagi je terus 5 waktu? Yang dibuli daripada 50, 45, 40, 35, 35, 30 sampai 5. Itu pun sampai 5, Nabi Musa minta suruh kurang lagi. Umat kau malas. Kalau boleh setahun sekali ya semayang. Tapi Nabi dah malu dah. Sebab daripada 50 tinggal 5. Kalau minta kurang lagi, sedangkan Tuhan dah berjanji ini 5 pun aku bagi markah 50 juga. Kekal markahnya 50. Jadi Nabi kita segan. Orang ada pertikai, kenapa Allah Ta'ala nak kena bully begitu? Turun 45, 40 begini, bagi je lah 5 terus. Ada sesetengah bijak pandai mengatakan, di situ nak menunjukkan Allah Ta'ala ni dia suka hamba dia minta dengan dia. Allah sangat suka hamba dia minta. Allah gembira kalau hambanya meratap, merayu, meminta kepada dia. Dia boleh bagi walaupun tak diminta. Tapi bila dia minta, dia rasa seronok.
Bukanlah kita nak bayang Allah tu macam manusia, tidak. Tapi Allah megah bila orang naik turun jumpa. Macam kita jadi orang besar, kalau orang asyik jumpa muka yang sama, kita menyampah. Tak ada muka lain lah. Contoh masjid buat gerobok rezeki, buat almari letak minyak masak, letak tepung, letak beras. Orang seorang ambil, kita okey. Tapi kalau muka yang sama ambil, dalam hari-hari muka yang sama, datang bawa helak, parking reverse pula tu, kita jadi berbulu. Walaupun minyak tu bukan duit kita, tu orang sumbang, lantaklah siapa ambil. Tapi kita manusia, muka yang sama je. Dia tahu kita marah, dia tukar strategi. Esok dia suruh isteri dia pula ambil. Macam kita tak kenal. Kenal. Tuhan tak begitu. Lagi dia minta, lagi dia suka. Jadi tuan-tuan janganlah malu minta dengan Allah. Minta saja. Dan Nabi pesan, kalau minta dengan Allah, kena yakin. Kena yakin dan jangan 50-50. Muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Kena yakin diistijabkan doa, istajabah doa. Mana dengan Tuhan jangan doa 50-50. Ni ramai berangkat ke Mekah kan, depan Kaabah berdoa, ya Allah, anak aku nak ambil periksa ya Allah tahun ni SPM, kau tolonglah bagi anak aku kejayaan cemerlang ya Allah. Tapi kalau tak cemerlang, dapat biasa-biasa pun jadilah, aku tak kisah mana ya Allah. Dia pun bukan rajin sangat. Dengan Tuhan jangan berdoa begitu. Itu barak ngetuk penghulu boleh lah ayat macam tu. Dengan Allah minta paling terbaik sekali. Ya Allah, aku ni ada nak masuk tender Dewan Makan ya Allah, buka sekolah ni esok. Kok rezeki aku dapat tender kantin sekolah dengan Dewan Makan Serama ni ya Allah. Aku kalau dapat ya Allah, aku nak zakat banyak sikit, aku nak tolong orang ya Allah, bantulah aku dapatkan projek ni ya Allah. Tapi tu kalau kau sudilah, kalau tak sudi aku nak buat macam mana ya Allah. Dengan Tuhan jangan gitu. Anda kena main merajuk-merajuk ni, bukan minta dengan yang berhormat dah. Dengan Allah minta je. Ya Allah, bagilah aku projek ni ya Allah. Minta je. Jadi itu hikmah kenapa Nabi turun naik. Hadirin hadirat sekalian, sayangnya hari ini ramai di kalangan kita, kenalan kita, kawan-kawan kita, mereka semayang, tapi semayang itu tidak sempurna. Ataupun mereka bukanlah tak semayang langsung, cuma mengabaikan semayang. Sehari ada 5 waktu, dia mungkin semayang 3 waktu saja. Mungkin subuh terlepas, walaupun subuh dah lewat ni, masih terlepas juga. Ataupun isyak tak sempat semayang, balik terus membungkang tidur, bangun-bangun dah pukul 6, habislah isyak. Baik tu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia pernah tanya anak murid dia beberapa soalan. Wahai anak muridku sekalian, apakah benda paling dekat dengan kita? Jawab anak murid dia, benda paling dekat mak ayah, suami isteri. Kata tak, benda yang paling dekat adalah kematian. Ditanya lagi, apakah benda yang paling jauh dengan manusia? Anak murid jawab, negara China. Kata dia tidak, benda paling jauh adalah masa lampau kita, masa lalu. Macam kita lah hari ni 19 hari bulan Februari tahun 2023, hari Ahad, jam 8.26 malam. Pukul 5 petang 19 Februari 2023 takkan berulang lagi. Pukul 5 petang tadi je. Tak payah pukul 5 lah, pukul 7.30 tadi pun dah tak ada dah. Esok kita akan jumpa 7.30 lagi, tetapi 20 hari bulan 2 dah tak ada dah. 19 hari bulan 2, waktu yang berjalan ni dia dah tak dapat, walaupun kita ada teknologi. Jadi waktu yang baru sejam berlalu pun kita tak boleh kembali. Ini pula dah berpuluh tahun lagi lah kita tak kembali lagi. Jauh, benda paling jauh. Yang ketiga dia tanya, benda apa paling besar sekali? Anak murid dia jawab macam-macam. Kata Imam Al-Ghazali, benda paling besar adalah nafsu, kehendak macam-macam dak, tapi tak mampu pun. Yang keempat, benda apa paling tajam? Anak murid jawab pedang. Kata dia tidak, benda yang tajam adalah lidah manusia. Pedang hanya boleh menikam bila kita berdepan, tapi lidah boleh tikam daripada Semenyih. Tuan boleh tikam orang di Gong Badak, Terengganu, boleh tikam dengan lidah kita. Orang di Semenyih boleh tikam
hati lah, mana tikam hati orang yang berada di Pontian, Johor. Boleh tikam dengan kata-kata, menghiris hati dia, boleh. Itu kehebatan lidah. Lalu yang kelima, benda apa paling berat sekali? Anak murid jawab besi. Kata dia tidak, benda paling berat memikul amanah, paling berat. Dan dia tanya lagi, benda apa paling ringan dalam dunia? Anak murid jawab kertas, kapas. Tak, benda paling ringan meninggalkan semayang. Tuan-tuan, orang tak semayang tak ada alasan pun. Tanya ke kawan kita yang tak semayang, engkau kenapa tak semayang? Lama dia nak tunggu jawapan. Entah, aku tak tahu kenapa aku tak semayang. Tapi kalau kita tanya kenapa engkau tak pergi haji, jawapannya banyak. Ni kan ramai dalam masjid pakai kopiah, songkok, janggut pun ada. Tapi haji tak pergi. Umrah 8 kali, haji belum lagi. Bila tanya, tuan kenapa belum pergi haji, jawapannya mesti berat. Oh mahal ustaz, haji sekarang tak macam dulu. Kan jawapan tu berat. Kalau tak semayang, mana ada jawapan berat? Kau orang pun tak semayang, tak sempat. Boh, selek petang ni lepas asar, selek untuk wakil daerah. Aku kalau lambat sampai, coach dah ada dulu. Tak dan boh, main asar. Ringan. Ngapa tak semayang Zuhur? Tak sempat, meeting lambat habis. Habis 2.30, rehat sekejap, sambung balik. Bila nak semayang? Jadi semuanya ringan saja. Kadang atas bah tak sempat semayang, dia tak semayang. Kalau orang tak pergi haji, munasabah, sebab jawapannya berat. Haji sekarang mahal tuan-tuan. Haji bukan macam dulu lagi. Sekarang ni kos haji melonjak 139%. Haji dah naik betul. Dulu kos untuk seorang jemaah haji, untuk urusan mereka di Arafah dan Mina, pihak muassasah charge RM1,034, lebih kurang dalam RM1,170 kita. Tapi sekarang dia dah naik RM5,433. Maknanya di Masyair saja hampir RM7,000. Belum cerita di Mekah lagi. Kalau kita tengok haji ya, tahun 2020 BC. BC ni before COVID. Tahun 2020 tak ada haji. Tahun 2019 kita sempat buat haji. Tahun 2019 kos haji di negara kita berapa? 22,900. Tahun 2022, tahun lepas, berapa kos orang buat haji? RM25,000. Naik banyak. Maka pihak pemerintah terpaksa buat beberapa adjustment. Bagi jemaah yang B40, kalau dalam akaun tabung haji ada 10,980, tuan-tuan dah boleh pergi haji. Bagi jemaah bukan B40, tuan-tuan ada duit 12,980, dah boleh pergi haji. Sebab tabung haji akan subsidize 12,920. Maknanya mahal pergi haji sekarang. Umrah pun mahal. Berapa ramai jemaah kita duduk hotel, balik pada masjid, hotel suruh tukar pula hotel lain. Sebab ada orang masuk hotel kita bayar mahal lagi. Ada. Semua mahal dah sekarang. Hotel yang dulu Kaabah view 500-600, sekarang 2,000 dah. Semua mahal. Jadi kalau orang tak pergi Mekah, kalau kita tengok apa tak pergi, mahal, berat jawapannya. Dan sekarang ni pula pemerintah Arab Saudi buat pula beberapa peraturan-peraturan. Apabila tiba musim-musim penyakit macam ni, Saudi sebagai contoh, dia umumkan kota haji Malaysia tahun 2022 seramai 14,306 orang jemaah saja. 45% daripada kota tahunan yang biasa kita terima. Maknanya tahun lepas penurunan kita dari jumlah asal yang banyak. Asalnya kita 31,600 jemaah, kurangkan jadi 14,000 saja. Bukan Malaysia sajalah, banyak negara pun kena. Kemudian dia tambah pula lagi syarat-syarat kesihatan. Mesti umur tak boleh lebih 65 tahun. Jadi tuan-tuan yang dah umur 65 tahun ke atas, memang tak ke Mekah lah jawabnya. Jangan buat haji kat Johor Bahru pula. Dia haji ni Mekah je.
Kemudian syarat tak boleh ada penyakit kronik. Kemudian kena ada CJ vaksinasi COVID-19. Kena buktikan pula, kena tunjukkan pula bukti keputusan negatif ujian PCR dalam tempoh 72 jam daripada masa berlepas. Masa itu natijahnya lebih 1000 jemaah terpaksa tolak tawaran sebab faktor kesihatan. Obesiti, kencing manis, darah tinggi, penyakit paru-paru kronik tak lepas. Kita berdoa tahun ini mudah-mudahan okey lah. Tapi elok tuan-tuan sebelum pergi ke Mekah ni kena cek juga paras gula dalam tempoh 3 bulan. Cek jugalah apa-apa hal. Sebab menurut kajian 3 punca utama kematian jemaah di Malaysia adalah pertama sekali masalah jantung. 44% masalah jantung. Banyak makan kambing lah saya ingat. Balik masjid kena kambing, turun masjid kambing dulu, naik ke sopuah kambing. Kurangkan sikit kambing ni. Kambing satu hal, dia tolak pula dengan 7up. Oh, 7up minum. Duk Malaysia tak minum 7up, duk sana go. Jaga kesihatan boh. Kemudian masalah paru-paru 32%. Lepas tu masalah jangkitan kuman 5%. Tak campur dengan aksiden. Melintah jalan kena langgar pun ada. Dah kita melintah, kalau di Malaysia kita akan pandang kiri, kanan, kiri. Sebab kereta daripada kiri. Dia lupa duduk Mekah, kereta lari kanan. Dia pandang kiri, dia melintah tengok kosong, rupanya kereta pada kanan. Sana kan left hand drive, kan lain dia punya lane dia. Ada. Tapi kena sihat lah, kena sihat. Mustahak sihat ni. Kalau buat haji umrah kena sihat. Adalah keajaiban. Orang kata saya ustaz gaut teruk pergi sana, alhamdulillah Allah lancarkan urusan. Tak semua orang dapat macam dia. Ada orang masa sini sihat, sana tumbang. Ada juga sini tak pernah demam, pergi sana elok demam 3 hari, sampai dah nak balik demam lagi. Ada. Yang penting yang saya nak membawakan adalah orang kalau tak pergi haji, tak bayar zakat, alasannya perit kita dengar. Tapi kalau tak semayang, itu ringan saja. Baik itulah, janganlah bagi alasan busy kalau semayang ini. Ada orang dia tak semayang sebab busy. Jangan. Semayang ni tuan-tuan, tak boleh buat berdiri, duduk. Tadi kita ramai jemaah yang semayang duduk. Saya panggil the backbenchers club. Tak ada masalah. Dia geng semayang duduk. Macam di beberapa buah masjid sekarang ni, dia dah buat sudut backbenches, ada, supaya tak bercampur dengan soft, berterabur. Satu ruang belah kanan ataupun wing kiri kanan, dia akan susun kursi semua. Dan kursi ni tak beralih lagi dah. Ada yang buat macam tempat duduk, macam bench, macam bangku. Ada yang menyandar lah, tapi dia tak nak jemaah menyandar. Sebab kalau menyandar kan takut terlelap. Nak terawih dan berkeruh. Imam panjang dan dia tidur dulu sebab syok. Macam tawaf lah. Tawaf kalau jalan kaki semangat, kalau naik motor tuan-tuan tidur. Tekar nak dengan kuku kan. Tekan kuku 10 pusingan dah pusing, tak tahu berapa. Galik sebab kita ngantuk Jadi ada setengah masjid dia buat bangku duduk, dan bangku tu lekat supaya tak beralih lagi. Sebab berlaku ada jemaah, dia ada orang duduk, dia bukannya duduk sepanjang masa, dia hanya duduk masa rukuk, ataupun dia duduk hanya ketika berdiri saja. Ada jemaah dia boleh sujud, tapi dia tak boleh rukuk, dan dia tak boleh berdiri, dia boleh sujud saja. Jadi dia tetap nak kursi tu untuk dia nak berdiri. Berlaku beberapa kes, jemaah datang bawa kursi semayang, kemudian dia semayang berdiri, dan dia semayang duduk. Allahu Akbar, duduk. Time sujud dia turun ke lantai, sujud betul. Lepas tu duduk antara 2 sujud, sujud kedua. Bila dia bangun, dia nak duduk. Ketika dia sujud, orang tak tahu kursi tu dia guna, sebab orang tengok dia sujud.
Jadi adalah hamba Allah ambil kursi tu nak digunakan oleh orang lain, ayah dia ke benda orang yang tak sihat. Mamat ni sujud memang manual, saya panggil manual lah, tapi berdiri dia kena duduk. Ketika dia bangun, dia tak tahu kursi dah tak ada, dia terus lempar saja badan, masuk hospital 3 hari. Kejadian benar berlaku di Terengganu. Jadi payah sekarang ni. Kalau duduk, kita sediakan kursi. Macam di Tanah Arab, Masjidil Haram, masjid-masjid di Mekah, semua ada kursi itu. Jadi kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Semayang baring je. Oh, saya tak boleh baring ustaz, belakang sakit urat belikat, tulang belikat saya sakit. Tak boleh menerap, baring menerap, semayang menerap. Oh, saya tak boleh menerap ustaz, paru-paru sakit, bronkotis, bronkoli, macam sakit paru-paru. Tak boleh duduk mengiring. Saya tak boleh mengiring ustaz, tulang rusuk, jatuh kereta dulu, cocok dekat pinggang, sakit. Tak boleh mengiring, pakai isyarat tangan. Saya tak boleh tangan ustaz, ada osteoporosis, reput tangan. Tak boleh tangan, pakai isyarat mata. Saya tak boleh mata ustaz, saya keturunan Cina, tak ada kelopak mata. Tak ada pakai hati. Oh, saya tak boleh pakai hati ustaz, semayang selalu ingat lagu raya, lagu cindai macam-macam, tak khusyuk semayang. Kalau hati pun tak boleh semayang, panggil orang kampung, semayang kejelah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak nak diterangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Nanti kita akan sambung balik cerita tentang salah satu keagungan Isra Mi'raj ini, iaitu semayang. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini berkaitan tentang keagungan Isra' wal Mi'raj. Antara keagungan terhebat Isra' Mi'raj adalah ibadah salat yang kita laksanakan. Ini adalah agung sungguh, kerana ia adalah komunikasi kita dengan Allah. Janganlah bagi alasan kita sibuk, banyak mesyuarat, tak sempat nak buat ibadah, maka kita nanti akan kenalah seksaan daripada Allah kalau hanya memberi alasan sibuk. Kita kalau semayang 4 rakaat, puratanya antara 10 hingga 12 minit. Kalau kita semayang maghrib dan subuh, lebih cepat lagi. Kalau kita semayang seorang, kurang daripada 5 minit. Sehari Tuhan bagi 24 jam, itu bersamaan 1440 minit. Maka purata solat 5 waktu antara 45 hingga 50 minit saja sehari. Artinya Allah hanya perlu 3% saja daripada 24 jam yang diberikan pada kita. 3% saja. Sama juga harta, Allah hanya minta 2.5% saja. Kau berilah pada orang yang memerlukan. Tuhan tak minta banyak, dan Tuhan tak jadi miskin pun kalau kita tak bayar zakat. Tetapi ianya balik manfaatnya kepada kita. Engkau tak semayang, Tuhan tak akan letak jawatan. Seluruh manusia tak semayang pun Tuhan tetap jadi Tuhan. Yang rugi bukan Allah, manusia. Sebab itu kalau kita lupa Allah, Allah pun lupa kita juga. Man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaisa minallahu fi syai' wa alzamallah arba'a khisal. Manusia kalau celik mata di waktu pagi, tak adalah yang dia fikir melainkan hal dunia. Celik mata fikir kerja, celik mata fikir nak makan apa hari ni, sarapan di mana, nak buat food hunting di mana. Falaisa minallah fi syai'. Dia tak ada nak ingat, nak syukur panjang umur masih dapat bangun tidur, syukur dapat bangun pagi. Tak ada. Yang dia nampak, mana roti canai aku nak makan hari ni, mana nasi lemak viral yang makcik semalam aku nak try beli. Kalau itu perangai manusia, kata Nabi, maka alzamallah arba'a khisal. Allah beri pada dia 4 jenis masalah. Pertama, hamman la yang qati' abadan, duka cita yang tak pernah habis, susah hati, tak pernah tak ada masalah. Yang kedua, wa syughlan la yatafarraghu minhu abada, diberikan dia sibuk sampai tak ada masa lapang. Nak pergi pasar malam pun tak sempat. Nak tengok konsert anak-anak main bola pun tak sempat. Sibuk sangat, luar biasa sekali. Itu bala tu kalau sibuk sangat, tak ada masa langsung. Yang ketiga, wa faqran la yablughu ghina abada, diberikan dia miskin jiwa, tak pernah cukup sampai bila-bila. Miskin jiwa ni seksa tuan-tuan. Kalau kita orang kaya jiwa, katalah grade N19, gaji kecil, tapi jiwa N91, lain. Berbanding orang gaji dia justasi, tapi jiwa dia N19, tak pernah cukup lah. Itu dia akan buat macam-macam untuk nak memenuh kehendak dia. Yang keempat, kata Nabi, wa amalan la yablughu mumtahahu abada, diberikan dia panjang angan-angan yang tak pernah kesampaian pun angan-angan dia. Justru itu, marilah kita berusaha untuk jaga semayang, kerana semayanglah tanda kita bersyukur atas nikmat Allah. Tuan-tuan nak tunjuk tuan-tuan bersyukur atas nikmat, apa cara? Allah bagi nikmat pada kita macam-macam. Apa cara nak balaskan, mengatakan terima kasihlah ya Allah atas nikmat padaku selama ini. Dari pagi sampai petang, sampai malam ini, banyak nikmat aku dapat. Sihat, walaupun badan dah 60-an, tapi Alhamdulillah, bolehlah bangun, tak payah nak pakai-pakai tongkat walaupun ada sakit lutut sikit. Apa cara nak tunjukkan kesyukuran itu? Salah satunya adalah semayang. Maka ayuhlah kita jagalah semayang kita.
Kata Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dia menukilkan kata-kata Ibnu Hizam, tidak adalah dosa yang paling besar daripada dua ini selain daripada syirik lah. Pertama sekali, membunuh orang Islam tanpa alasan. Yang kedua, meninggalkan semayang ataupun semayang hingga luar daripada waktunya. Itu berat dosanya, menunjukkan orang ini tak ada hubungan langsung dengan Allah. Sebab itu Nabi dalam hadis Jabir bin Abdullah memberi suatu amaran yang tegas, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Pembeza antara orang Islam dengan orang bukan Islam satu saja, semayang tak semayang. Kalau engkau semayang, kau Islam. Kalau engkau tak semayang, kau bukan Islam. Simple. Ada orang dia tak semayang sebab dia malas. Ada orang tak semayang sebab dia memang tak nak semayang. Ini ajaran sesat. Ayah Pen misalnya bertanya, ngapa demo tak semayang? Oh, Tok Guru kita royak tak payah semayang. Bukan tak payah semayang, Tok Guru tu kita dah interview dah. Kenapa awak ajar anak murid awak tak payah semayang? Tak, saya kasih beritahu anak murid saya semayang ni tidak payah. Maknanya tidak susah, it's not difficult. Tidak payah semayang. Anak murid faham tak payah semayang. Bukan salah saya. Maka kita lawan di mahkamah sajalah. Tak daya berlawan orang kona sana kona sini ni. Tak ngaku. Dia ajar anak muridnya semayang ni syirik. Sebab apa syirik? Ente semua sembah waktu, sembah jam. Kita sembah Allah, bukan sembah masa. Kan kita kan dia kata sembah masa, sembah jam. Bunyi iklan jam, azan, lepas tu semayang. Demo sembah masa, bukan sembah Allah. Allah ni 24 jam, Super 7-Eleven. Dia kata, mana ada tutup kedai, mana ada office hour. Tuan-tuan pun kalau kurang ilmu dengar, mana sabar juga ustaz cerita ni. Rasa nak sesat je tak? Bayang kalau orang tak ada ilmu, lagilah sesatnya. Jadi orang macam ni, ini pembeza antara semayang tak semayang. Orang Islam dengan bukan Islam semayang. Kalau lah ada orang kata tak payah semayang, syirik. Kalau itulah caranya, orang pertama tak payah semayang dalam dunia Nabi ya. Tuan-tuan, Nabi semayang bengkok kaki. Nabi semayang bengkok kaki. Kita bengkok juga kaki, gaut lain. Itu salah makan, banyak pergi kenduri. Nabi bengkok kaki sebab semayang. Dan semayang Nabi bukannya pendek-pendek. Kalau semayang sunat, kata Huzaifah Al-Yamani sebagaimana hadis yang direkodkan oleh Al-Hakim dan juga An-Nasai dalam Sunan Kubra, Nabi kalau semayang sunat ada masa panjang luar biasa. Kalau dia baca rakaat pertama itu, habis Fatihah dia baca surah Al-Baqarah. Bukannya dia baca 10 ayat, komplit 286 ayat. Surah Al-Baqarah ada 3 juzu, ada 6,221 kalimat, ada 25,500 huruf. Nabi boleh baca rakaat pertama. Habis daripada Baqarah sambung pula, dia baca pula Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia baca pula surah Ali Imran. Ali Imran komplit Nabi baca, ada 200 ayat, 2 juzu. Maknanya satu rakaat Nabi dah baca 2 juzu. Habis Ali Imran Nabi sambung pula, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Disambung pula suratul Nisa, komplit 176 ayat, 3 juzu. Artinya dalam satu rakaat, bukan 8 rakaat. Satu rakaat Nabi baca 662 ayat dalam rakaat pertama saja. Jadi kalau ada orang kata semayang ni syirik, semayang ni ngarut, hak Nabi semayang sampai 600 ayat dia baca, apa halnya? Artinya kita orang Islam jangan tinggal semayang. Kalau ada orang kata semayang ni tak perlu, tuan-tuan abaikan sajalah. Ayuh kita semayang. Kalau subuh utuh, pagi tumbuh, hati teduh, peribadi tak angkuh, keluarga tak keruh, damai kan berlabuh. Kalau zuhur teratur, diri jadi jujur, hati takkan kufur, rasa selalu syukur,
Amal takkan uzur, keluarga makin akur, peribadi akan makmur. Kalau asar kita kelar, jiwa jadi sabar, raga jadi tegar, senyum makin lebar, rezeki makin lancar. Kalau maghrib kita tertib, wirid jadi karib, jauh dari aib, syafaat takkan ghaib. Kalau isyak kita dijaga, malam kan bercahaya, gelap tak terasa, insya-Allah hidup kita damai sejahtera. Jaga semayang, jaga semayang. Saya respect pada setengah orang, dia punya jaga semayang. Macam kita ni sekarang, bukan level semayang dah, level semayang di masjid. Umur dah 40 ke atas ni, sudahlah semayang sebelah kepala katil rumahnya. Datang masjid lah, dah tua lah. Takkan nak tunggu jadi mayat bawa ke masjid. Dah jadi mayat bawa tegeh-tegeh, anak-anak angkat pergi ke masjid. Orang masih hidup, biar imam duduk di depan, jangan imam duduk di belakang. Kalau imam belakang dah duduk dalam keranda dah kita esok. Semayanglah di masjid, dah berumur dah. Salafus soleh dulu, mereka ini begitu komit dengan semayang berjemaah, sehingga kata Sufyan bin Uyainah, orang yang datang ke masjid lepas azan itu orang belagak, kata dia. Kalau kita masa azan datang rasa tok lebay dah rasanya. Hayya 'alas salah, kita start motor kedai-kedai, oh rasa masuk surga tanpa hisap dah rasanya. Tapi kata Sufyan bin Uyainah, datanglah semayang sebelum azan berkumandang. Sebab itu Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in senior, kata Barat Maula Sa'id, selama 40 tahun dia memang datang masjid sebelum azan berkumandang. Kata dia, aku tak sampai hati Bilal panggil baru datang. Aku akan pastikan aku datang sebelum azan. Jadi dia dah masuk masjid, dah sembahyang sunat tahiyat, dia dah baca Quran satu muka, Bilal pun azan. 40 tahun dia amalkan. Ini orang yang jaga semayang. Janganlah kita menjadi seperti orang yang semayang tapi sekadar melepaskan kewajipan. Jangan tak buatlah, kata dia. Maka dia pun semayang lebih-lebih kurang saja. Jangan. Orang yang cuai semayang dapat hukuman. Tak semayang dapat hukuman, cuai semayang pun dapat hukuman. Dalilnya adalah Allah Ta'ala warning, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Iaitu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana dalam neraka Jahannam terdapat satu lembah yang di dalamnya ada ular-ular yang bersaiz besar. Ini dalam tafsir disebutkan. Dan ular ni saiznya sebesar tengkuk unta, panjangnya sebulan perjalanan. Kerja ular-ular ini adalah menggigit dan mematuk orang-orang yang lalai semayang. Semayang tapi tak ada kualiti. Dia semayang tapi buat syarat. Lepas dia gigit-gigit, dia tak telan kita. Sebab kita ni jenis semayang juga, tapi tak senonoh. Jadi dia cubit-cubit kalau kita. Ini bukan cubit sayang, cubit ular namanya. Ular patut kuk-kuk, nangis-nangis kita kena esok. Sebab itu para ulama menerangkan maksud lalai dalam ayat Al-Ma'un ini mencakupi 3 bentuk perbuatan. Ini kita kena elakkan. Pertama, semayang tapi menunda waktu semayang hingga hampir hujung waktu. Ini jangan. Kita orang sukan, kuat sukan misalnya, pukul 3 dah turun training, main badminton, pam main sampailah pukul 7.30. 7.30 maghrib dah masuk, tak semayang. 7.30, hampir 7.30, asar tak semayang lagi. Dia semayang asar, semayang 7 suku petang. Elok dia habis semayang asar, terus azan maghrib. Ini menunda waktu semayang, menunda waktu. Yang kedua, yang dimasukkan sahun, lalai ini adalah orang yang mengerjakan semayang tapi tidak cakna kepada syarat dan rukun sebagaimana yang diperintahkan. Mana semayangnya itu tak ada disiplin.
Macam-macam pesen. Semayang ni tuan-tuan payah. Kalau tak ada ilmu, maka macam-macam pesen semayang lah kita akan jumpa. Ada orang angkat takbir disebabkan tak ada ilmu. Saya ingat imam tu dah habis waladhdallin, dia tak boleh masuk lagi semayang. Salli fadal isya. Allah semula astaghfirullah. Salli, dia tak boleh masuk semayang pun, dia nak masuk tak lepas. Kesian, ilmu tak ada. Sedangkan mudah sangat semayang ni, qasad ta'arud ta'yin je. Tapi tak, dia buat susah. Ada kadang balik Mekah, dia tengok orang Arab semayang, dia pun tiru. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mencari siaran barangkali lah. Sebab kalau hujan memang siaran payah dapat. Agakkan kita, bukan kata benda tu salah. Bila tanya ini ikut mazhab mana, saya pun tak tahu ustaz mazhab mana. Tengok Arab buat cantik pula, saya tiru je lah. Dia kata, dia menggerak-gerak gitu. Arab ada kira-kira mazhabnya, kena ada ilmu lah. Itu bukan kita kata tak betul, bukan kata tak betul. Yang ketiga, sahun lalai itu adalah orang yang mengerja semayang tanpa merenung makna bacaan semayang dan juga tak ada khusyuk. Ini yang akan kena patuk dengan ular. Pup 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 pup. Tapi personally saya dulu imam masjid negeri. Antara semayang masjid dengan semayang rumah, semayang di rumah lagi khusyuk sebenarnya. Kalau tuan-tuan bandingkan, ada kebenaran. Semayang di rumah ni kita tenang. Masa PKP kan semua semayang di rumah, tepi katil je semayang. Kita khusyuk. Lampu kita boleh ejar, pasang wangi-wangi, semayang khusyuk. Semayang di masjid ni sebenarnya tak khusyuk. Tuan-tuan khusyuk semayang masjid? Mana khusyuk? Baru takbir, Allahu Akbar, dapat jemaah sebelah, sendawa tak berhenti pada rakaat pertama sampai rakaat ketiga. Bermeletup-letup sendawa, tak daya betul lah kita. Dah bau macam-macam. Dia pun lepas berbuka katnya puasa bulan Rejab. Ya Allah, banyak betul makan. Bau mentabak ada, popiah basah ada, sambal tempoyak ada. Aduh, pakailah mah haji oi. Nak marah tak boleh, jemaah. Kalau dia dah sendawa 10 kali, tuan-tuan boleh khusyuk? Tak boleh. Rasa nak mempunyai rokok rasanya. Tak daya kita. Ataupun dia semayang baca kuat macam tu imam, tuan-tuan khusyuk semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Kita aduh, dia ni imam ke makmum dia ni? Tain sujud subhanallah subhanallah. Aduh, dia punya tahiyat kuat. At-tahiyatul mubarak. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Boleh khusyuk? Tak boleh khusyuk. Padahal bacaan tu disuruh slow kan. Dia memang jenis mazhab kuat. Ataupun orang yang tak senonoh semayang sebelah kita, kita rukuk Allahu Akbar, dia semayang tak pakai stokin. Sebab itu orang alim semayang pakai stokin. Tuan-tuan lepas ni berjinak-jinak lah pakai stokin pergi masjid. Baru semat pergi kerja pakai stokin, pergi masjid tak pakai stokin pula lah. Stokin baru lah, jangan stokin malam tadi pakai. Pensan jemaah lain. Sekarang ada stokin semayang dia jual kan, dia lembut macam perempuan. Beli lah. Orang-orang alim pakai stokin, baru dia disiplin lah, disiplin. Jadi tak pakai pun tak apa, bukan kata wajib. Kita pun semayang rukuk Allahu Akbar, tengok jemaah sebelah, ya Allah, kuku kaki dia tuan-tuan boleh kayuh perahu. Dalam hati dia ni orang kan ma'albab punya jin dia ni lah, Allah. Kita sebenarnya personally semayang di masjid ni tak khusyuk. Tak campur anak jemaah berlari lagi. Semayang budak berlari, tapi itulah masjid. Takkan nak marah. Tak boleh marah. Ini masjid. Dan kita datang semayang sebab ini perintah. Jangan tuan bagi rasa, oh betul juga ustaz,
Hari esok semayang kat rumah je lah. Kau kena gigit ular pula tak khusyuk. Jangan. Khusyuk ni by process. Lama-lama khusyuk. Kita semayang di Mekah khusyuk. Padahal bunyi handphone sampai suara depan. Allahu Akbar. Arak kan pakai Nokia 310 lagi. Dalam hati lama aku tak dengar bunyi Nokia. Tak khusyuk lah. Hari pertama je. Hari kedua tuan-tuan khusyuk lah. Kan kita pengalaman pergi ke Mekah, Madinah 8 hari. Hari pertama je pening sikit. Hari pertama tuan-tuan semayang dapat dekat Raudah. Semayang khusyuk betul. Naik rakaat, nak angkat tangan tak lepas. Allahu Akbar. Begini. Dia bantainya rapat dengan kita. Nak semayang apa begitu. Tapi lama-lama okey je. Sujud semayang hajat lama dalam Raudah. Kapek ni gaya dah Raudah tu. Sujud lama. Angkat-angkat gelap. Sudah ngapa gelap. Rupa duduk dalam kain Pakistan. Dia langkahnya kepala kita. Hantu tu jemaah ni. Tapi lama-lama kita okey je. Jadi don't worry. Datang je semayang. Memang ada gangguan sikit. Lama-lama kita akan hanyut dengan kekhusyukan itu. Semayang tengok, ya Allah, kita bermunajat kan. Tapi jangan sampai tak datang masjid kerana takut tak khusyuk. Sebab itu semayang ni, kalau tak nak gangguan, kita kena doa kepada Allah. Pernah dulu Uthman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu, dia mengadu kepada Nabi. Dia bila semayang, dia jadi lupa berapa rakaat. Kan kita pun kena, ada masa kena tuan-tuan, lupa berapa rakaat. Ada hari semayang lupa, aku ni semayang fardu ke semayang sunat, lupa. Keliru banyak dengan semayang agak. Jadi lupa, aku ni semayang hajat ke semayang maghrib, lupa dah. Itu kita kena ganggu. Maka bila dia mengadu pada Nabi, ya Rasul, saya ni habis usaha dah khusyuk, tapi asyik lupa. Kadang Fatihah pun lupa. Tuan-tuan jangan main. Ada hari Fatihah lupa. Apa itu saya selalu pesan ketuk imam. Saya dulu duduk masjid, saya pesan ke imam-imam saya. Imam kalau yang ada pandai tangkap hantu buang saka ni, kalau kau nak bertugas, kau kena baca elok-elok. Sebab bila dia kerja buang jin setan, jin semua ni sudah dendam sama dia. Jadi setan-setan ni akan kacau masa dia semayang. Dia kacau tuan-tuan. Antara yang dia paling kacau, orang perandakan Fatihah kita. Ada hari ihdina pun lupa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahman. Dia janji gangguan. Sahabat pernah ngadu pada Nabi, saya diganggu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Zaka syaitan. Engkau tu diganggu syaitan. Yuqalu lahu khanzabun. Syaitan tu namanya khanzab. Fa iza ahsastahu fata'awaz billah minhu watfil ala yasarika salasa. Kalau engkau rasa diganggu lagi oleh dia, engkau mohon perlindungan kepada Allah, kemudian kau ludahlah ke kiri 3 kali. Hadis Muslim. Artinya gangguan itu real. Tapi ludah ni bukan hak tui, bukan simbolik saja. Imam kau jangan ludah hak hui. Itu macam jemaah nak ambil air semayang kan. Wah, hui. Letih. Simbolik saja. Pui. Puh. Puh. Nak mengatakan pada muka kau, aku ludah kau. Puh. Itulah. Dan kata Uthman bin Abu Al-As, aku amal apa yang Nabi sarankan dan gangguan tu hilang daripada aku. Jadi ada masa gangguan. Aja tuan-tuan takbir macam Ultraman tadi. Allah, tak masuk lagi. Habis kona tak masuk lagi. Setan ganggu. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Marilah kita jaga semayang. Semayang ni tidak panjang. Sehari kita hanya kena buat 17 rakaat saja. Kalau 2 minit per rakaat, darab 17 rakaat, baru 34 minit. Maknanya sehari kita semayang setengah jam saja. Tak adalah banyak pun Tuhan minta masa dengan kita. Cuba kita tengok seminggu berapa kali kita semayang.
Seminggu 7 hari, seminggu ada 7 hari. Sehari kita semayang 34 minit. Maka dalam seminggu kita semayang 238 minit je. Sebulan ada 4 minggu. Maka 238 minit darab 4 bersamaan 952 minit sebulan saja kita semayang. Setahun ada setahun 952 minit darab sebulan darab 12. Maknanya 11,424 minit. Tukar kepada mod jam, dia akan jadi 190.4 jam setahun kita semayang. Tukar kepada mod hari, kita hanya perlu semayang dalam setahun 7.93 hari je. Setahun semayang 8 hari je, daripada 300 hari lebih. Kalau umur kita 60 sekarang, tolak 10 tahun zaman nano-nano, tinggal 50. 190.4 jam setahun darab 50 bersamaan 9,520 jam dalam tempoh 50 tahun. 9,520 jam itu bersamaan 396.7 hari saja. Maknanya kita 50 tahun semayang, baru setahun sembah Allah. Umur 50. Jadi tak adalah banyak pun Allah Ta'ala nak menyusahkan kita, semayang sajalah. Tapi kalau degil juga, maka ketika itulah kita akan diturunkan seksaan oleh Allah. Kita berdoalah semoga anak cucu kita dijauhkan daripada jadi pemalas nak semayang. Orang yang malas semayang, Allah akan sediakan seksaan pada mereka dengan 15 seksaan. Ada 6 diterima atas dunia, ada 3 seksa masa nak mati esok, ada 3 seksa masa alam kubur, dan 3 seksa lagi duduk di hari kiamat. Itu yang disebutkan dalam lagu, sepohon kayu daunnya rimbun. Lebih tu tuan-tuan YouTube je lah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Dia ulang-ulang. Dipukul, dipalu sehari-hari, siang dan malam. Sudahlah, panjanglah tuan-tuan tengok sendiri lagu itu. Kita berdoalah kepada Allah, kita jagalah semayang. Walau susah macam mana pun, semayang mesti number 1. Tuan-tuan naik kapal terbang ke, musafir naik bas ekspres ke apa ke, katakanlah waktu subuh nak habis, tuan-tuan beritahulah pada driver bas, bang, tolonglah berhenti semayang bang. Tepi jalan pun tak apa bang, walaupun arah jauh. Subuh dah nak habis bang, pukul 8 pagi ni. Saya tertidur abang, tak berhenti. Tolonglah bang, ini semayang. Kalau mati masuk neraka bang. Kita pertahankan semayang. Tak tahu kok ada pesen orang boleh jamak pula semayang subuh dengan semayang zuhur, tak tahulah. Tak ada, berhentilah semayang. Sama tuan-tuan, kalau kita pergi holiday, ni cuti sekolah, ramai pergi berjalan. Ada orang duduk di hotel menginap bercuti, membantainya jamak perlu 3 hari. Carilah masjid. Datang tempat orang, carilah masjid. Takkan subuh pun musafir juga. Subuh pergilah semayang masjid. Zuhur asar tak apalah, aku nak jamak pun subuh. Jadi kita walaupun bercuti, pergi ke mana, Tanjung Karang ke mana, daripada kita pergi ke Kelantan ke mana, jadi bila subuh, walau duduk di chalet, duduk di hotel, cari masjid, semayang subuh, berjemaah. Habis main subuh, kita mengetih lah pula. Ada satu orang saya pernah jumpa, dia pergi luar negara, mana-mana negara pun dia pergi, wajib semayang subuh di masjid. Wajib semayang subuh. Sekarang ni zaman telefon mudah, tuan-tuan type je masjid. Pergilah ke Amsterdam ke Jerman ke mana, masjid, nearest masjid, mosque, dia akan tunjuk lah. Ada yang boleh jalan kaki, jalan kaki. Tak boleh, boleh naik Grab. Orang panggil Uber, panggil naik Uber. Ada satu orang saya kenal, dia akan catat taksi, semangat dia jaga semayang. Catat taksi daripada hotel, you bawa I pergi masjid, ini alamat, tunggu I semayang, I bayar, you tunggu. Habis semayang balik semula hotel. Dia kata tak apalah, aku habis duit hatta RM100 sekalipun, tapi aku dapat semayang subuh berjemaah di masjid, itu pahala Allah ganti RM100 tu dengan benda lain. Bagaimana kita? Asal cuti, subuh pun cuti juga. Tak betul lalu. Tak betul. Asal cuti saja, anak pun kita tak kejut dah pagi-pagi.
Biasa sebab kejut pagi suruh pergi sekolah. Kali ni kejut pagi sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Puan-puan pun geraklah, suami takut hujan-hujan ni payah nak bangun. Bang, bangunlah sembahyang subuh. Tak bangun ustaz, puas cakap dah. Kejut lagi. Bang, bangun sembahyang subuh. Tak bangun ustaz, 3 kali cakap pun tak boleh lagi. Ni saya jawab tua. Kalau 3 kali sebut bang bangun sembahyang subuh tak bangun, tuan puan-puan tukar je ayat. Bang bangun setubuh, biasa dia bangun. Tu dia bangun. Dak subuh, suruh dia sembahyang subuh. Payah sangat nak bangun, dah tua-tua janganlah. Jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Saya kira sekadar itu sajalah ya, sembang-sembang pada malam ini. Sebagai kesimpulan, jagalah sembahyang. Walau di mana berada, masjid jangan tinggal. Usahakanlah. Balik kampung ke mana, usahakan sembahyang di masjid. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita malam ini diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.